Didik TV KPM. Wah, seronoknya jalan-jalan dekat taman. Hijaunya pemandangan. Indah sungguh taman ni. Banyaknya daun-daun. Oh, daun-daun gugur. Banyaknya. Daun ni kan nampak macam sama tapi tak sama. Macam mana tu ya? Bukan. Kalau daun lain memang kita tahulah yang ini lebih besar daripada yang ini. Tapi daun ini dua-dua nampak macam lebih kurang je. Tapi mana satu yang lagi besar ya? Macam mana kita nak tahu? Nampak lain tapi nampak sama. Murid-murid dekat rumah, tahu tak macam mana kita nak kenal pasti daun yang mana satu yang saiz dia lebih besar, permukaan dia lebih luas? Macam mana ya? Jom murid-murid, kita tanya cikgu nak? Jom, kita tanya cikgu, kita cari cikgu. Mana cikgu saya ya? Mana ya? Cikgu? Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda selama 1 jam ini untuk slot menengah rendah. Apa khabar adik-adik semua yang menonton? Diharapkan semuanya sihat, bersemangat dan bersedia untuk kelas kita kali ini. Sebelum itu, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Pakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan jangan lupakan bawa je pembasmi kuman ke mana saja anda pergi. Jom kita nak persilakan cikgu. Kita sudah jumpa dah cikgu saya. Dia ada tadi jalan-jalan dekat taman. Kita nak persilakan cikgu Nur Amni. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nisa. Cikgu sihat? Sihat. Nisa sihat? Saya sihat, bersemangat. Dan hari ni cikgu kita sedondon. Warna hijau. Mungkin bertepatan dengan tema daun kita tadi cikgu. Betul. Ya, cikgu Nur Amni merupakan ketua panitia matematik dari SMK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tak jauh lah sebenarnya. Tak jauh sangat. Saya buka tingkap, saya nampak atap sekolah cikgu. Sebenarnya berjiran. Baiklah cikgu Amni. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Tetapi apa tajuk kita hari ini? Tajuk je cikgu. Okey, hari ini tajuk kita adalah merupakan topik luas. Luas. Ya, topik luas. Baiklah, seluas perasaanku padamu macam tu lah, lebih kurang ya. Rasanya tak lengkap cikgu kalau saya bersendirian saja di sini. Mestilah saya nak ajak rakan-rakan untuk turut serta dengan kami di Didik TV. Kita ada murid-murid dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur. Hai. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Wah, nampak bersemangat masing-masing, bersedia. Jom kita nak berkenalan dengan murid-murid Cikgu Amni terlebih dahulu. Kita mulakan dengan Jingyu. Jingyu, sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera semua. Nama saya Lau Jingyu. Boleh panggil saya Jingyu. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Jom belajar sama-sama. Jom kita belajar sama-sama. Terima kasih Jingyu. Kemudian kita ada Chen Yu. Silakan Chen Yu. Selamat sejahtera semua. Nama saya Tong Chen Yu, boleh panggil saya Chen Yu. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang accountant. Selamat berkenalan semua. Wah, nak jadi accountant. Bagus. Selamat berkenalan. Kemudian kita ada Wei Lim. Silakan Wei Lim, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera semua. Nama saya Wei Lim. Boleh panggil saya Wei Lim. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Selamat berkenalan semua. Wah, bagusnya jurutera. Selamat berkenalan. Kemudian kita ada rakan yang bernama Amira Sofia. Silakan Amira Sofia. Selamat sejahtera semua. Nama saya Amira Sofia Muhammad Amir. Boleh panggil saya Amira. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Bakal Cikgu Amira. Wah, mesti inspirasi dari Cikgu Amni juga ni. Baiklah, kita ada rakan yang bernama Hana. Silakan Hana, perkenalkan diri anda. Hai semua. Assalamualaikum dan
Salam sejahtera. Nama saya Nurhana Maisara binti Muhammad Razzi. Boleh panggil saya Hana. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru. Selamat berkenalan semua. Wah, selamat berkenalan nak jadi guru juga, Hana. Bagus. Dan terakhir sekali, Cikgu Amni, kita ada Sabik. Silakan Sabik, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera semua orang. Nama saya Muhammad Syed Ahmed Sabik. Boleh panggil saya Sabik. Cita-cita saya menjadi seorang arkitek. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Wah, nak jadi arkitek, nak jadi jurutera, accountant, guru, semuanya ada cita-cita yang bagus dan terbaik. Saya pastikan Cikgu Amni, murid-murid di rumah semua ada cita-cita masing-masing. Betul. Baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan aktiviti kita seperti biasalah saya nak jemput Cikgu Amni untuk sanitasi tangan. Jom kita lakukan bersama-sama. Okey, Saya ada gel pembasmi kuman yang saya bawa bersama-sama dengan saya bersaiz poket. Senang letak je dalam handbag ke poket ke. Bersihkan, pastikan murid-murid di rumah juga lakukan langkah-langkah keselamatan juga penjagaan kebersihan diri di mana sahaja anda berada. Baiklah, saya pun tak nak buang masa. Cikgu Amni pun nampaknya dah bersedia untuk berkongsi dengan kita apa yang kita nak sama-sama capai pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid dekat GM, murid-murid dekat rumah. Okey, jadi tajuk kita hari ini adalah merupakan topik luas di mana kita akan belajar 3 perkara. Okey, standard pembelajaran yang pertama adalah untuk menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okey, yang kedua kita akan menerbitkan rumus luas segitiga, segi empat selari, lelayang, trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segi empat selari, lelayang, trapezium dan juga gabungan bentuk-bentuk tersebut. Wah, nampak ada banyak perkara je. Cikgu Amni, sebenarnya topik ini sukar atau tidak? Mungkin ada murid-murid yang macam alamak, macam mana ni kan? Okey, kalau nak tahu kenalah masuk kelas cikgu kejap lagi. Ya, saya harapkan murid-murid semua bersedia yang di rumah, yang di Google Meet. Sekiranya anda sudah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, murid-murid di rumah pun dah double thumbs up ni cikgu. Kita nak beristirahat seketika. Jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Macam mana kita nak dapat tahu daun yang mana satu lagi besar macam mana ya? Kita dah kembali ke Didik TV KPM di slot menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Kita ada Cikgu Amni dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur dan murid-murid dari sekolah yang sama di Google Meet. Murid-murid di rumah bagaimana, semua dah bersedia ke belum? Dah. Mereka bagi tahu saya mereka sudah bersedia untuk topik kita kali ini. Jadi, Cikgu Amni, apakah yang kita nak belajar terlebih dahulu? Jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, tadi Nisa, tadi kan Nisa bandingkan ada 2 helai daun kan? Ya, betul. Okey, kalau dekat depan ni ada banyak daun. Okey, cikgu ambil 2. Kalau daripada 2 ni kita boleh nampak beza yang mana satu lagi besar, betul tak? Betul tu cikgu. Okey, tapi kalau lah daun Nisa dengan daun saya, okey, nampak sama. Betul. Betul, nampak sama besar, tapi sebenarnya kita perlu menganggarkan yang mana satukah yang lebih besar. Okey, jadi okey, sekarang ni sebelum kita pergi kepada nak menganggar luas bentuk tidak sekata. Okey, cikgu nak tanya apakah maksud luas? Okey. Boleh. Boleh tak murid-murid dekat GM bantu cikgu? Okey, apakah yang dikatakan sebagai maksud luas? Okey, siapa ada nak yang bagi nak pendapat? kongsikan? Nampaknya. Silakan.
Maksud luas ialah kuantiti fizikal yang menerangkan saiz sebahagian permukaan. Okey, tadi terima kasih Sabik. Okey, menerangkan maksud kuantiti fizikal suatu kawasan. Okey, Satu cikgu kawasan. nak pilih seorang lagi murid kat GM. Okey, siapa yang boleh bagi pendapat mengenai maksud luas? Ada yang nak kongsikan pendapat? Hana, angkat tangan cikgu. Silakan Hana. Luas permukaan ialah hasil tambah kesemuan luas terdedah sebuah objek. Okey, terima kasih Hana. terima Tepat kasih. sekali. Okey, jadi luas ni adalah merupakan permukaan yang terdedah. Ya, permukaan yang terdedah. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Jom. Okey, contoh yang pertama. Okey, murid-murid kat GM, murid-murid kat rumah nampak kan kita ada satu bentuk segi empat tepat. Okey, cikgu nak tanya, okey, bagaimana kita nak menghitung luas gambar ini? Okey, siapa yang nak tolong saya? Siapa Nisa nak ke bantu? ataupun murid-murid kat GM? Saya nak tanyalah murid-murid ada tak yang nak kongsikan? Chen Yu ada jawapannya. Silakan Chen Yu. Kira peta. Kira peta. Okey, berapa jawapan Shin Yu kalau Shin Yu kira peta dekat situ? Berapa jumlah kawasan dekat situ? 12 cm persegi. Okey, 12 cm persegi. persegi. Okey, Shin Yu dia menggunakan unit sentimeter persegi disebabkan kalau adik-adik, kalau murid-murid dekat GM nampak dekat situ unit bagi luas adalah kita menggunakan sentimeter. 1 sentimeter kita darabkan dengan 1 sentimeter. Okey, jadi sama ada kita boleh gunakan dua cara. Yang pertama kita hitung setiap permukaan yang terdedah. Ya. Okey, ataupun kita boleh gunakan rumus kita darabkan panjang dengan lebar. Okey, jadi tepatlah tadi Shin Yu bagi jawapan adalah bersamaan dengan 12 cm persegi, iaitu kita darabkan panjang dia adalah bersamaan dengan 4 kotak, dan kita darabkan dengan 3, maka jawapannya adalah 12 cm persegi. Tahniah kawan-kawan yang Okey. berkongsi jawapan. Bagus mereka ni ya cikgu. Ya, okey. Jadi kita pergi kepada SP yang pertama, Nisa. Okey, bagaimana untuk menganggar luas pelbagai bentuk yang tidak sekata. Okey, dekat sini ada dua helai daun. Okey, tapi tak samalah dengan apa yang kita pegangkan, Nisa. Betul, cikgu. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan kedua-dua luas permukaan ini? Okey, jadi caranya adalah kita boleh menggunakan kertas grid bersisi satu unit. Boleh Nisa angkat tak? Yang ini di tangan saya ni kita ada kertas. Kita ada kertas grid bersisi satu unit. Okey, sebenarnya Nisa, murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah, okey, untuk menganggar luas bentuk tidak sekata ada banyak kaedah. Tapi hari ini kita akan fokus kepada menggunakan kertas grid bersisi satu unit. Sentimeter. Okey, ataupun 1 sentimeter darabkan dengan 1 sentimeter, Nisa, betul? Ya. Okey, kaedah yang pertama ataupun cara yang pertama adalah, okey, cikgu ada bentuk macam bentuk awan. Ya. Okey, jadi langkah yang pertama adalah kita kena lakarkan bentuk tersebut di atas kertas grid. Baik. Okey, kemudian kita akan bilang kotak yang meliputi satu unit persegi. Maknanya yang kotak penuh. Ya, kotak penuh petak tu penuh. saja. Yang petak-petak penuh tu saja yang kita akan kira dulu. Baik. Okey, jadi kalau kita kira, kita akan dapat jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 19 kotak. Okey, kemudian langkah yang kedua adalah kita akan kira kotak yang meliputi setengah atau lebih setengah. Baik. Okey, separuh kotak lah ataupun lebih daripada separuh kotak ya, Nisa, murid-murid cikgu. dekat rumah. Okey, jadi bila kita anggarkan, kita akan dapat lebih kurang 5. 5 kotak. Okey, 5 kotak yang hanya meliputi permukaan setengah ataupun lebih setengah. lebih setengah. Okey, jadi anggaran luas bentuk tidak sekata kita hanya perlu tambahkan 19, kita tambahkan dengan 5, maka jawapannya adalah bersamaan dengan 24 unit persegi. Okey, jom. Baik. Kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Nisa nak join tak? Saya nak buat, saya nak buat. Jom. Murid-murid di rumah, jom kita lakukan bersama-sama. Okey, kalau boleh, ambil sehelai daun. Okey, murid kat GM pun bersama-sama dengan kita ya, Nisa. Ya. Okey, kita ambil sehelai daun. Okey, dan lakarkan daun tersebut di atas kertas grid bersisi satu unit. Murid-murid di Google Meet ada daun ke di tangan masing-masing? Okey, cuba angkat. Ada, ya. Okey, jom kita Semua dah lakarkan. bersedia. Saya pilih yang inilah. Salah satu dari antara Tadi kan kita nak bezakan yang mana lebih besar, betul tak, Nisa? betul. Okey, jom kita lakarkan daun tersebut. Maknanya macam mana ya cikgu? Saya kena letak atas kertas. Okey, atas kertas dan Nisa lakarkanlah. Okey, lakarkan daun tersebut mengikut permukaan.
mengikut Baik. bentuk tersebut. Okey, saya akan letakkan daun secara rata di atas kertas. Kemudian Nisa akan lakarkan di sekeliling daun tersebut. Okey. Sebab daun ni kan dia ada macam lekuk-lekuk kan. Sebab tu kita panggil permukaan tidak sekata ataupun luas Ya. bentuk tidak sekata. Okey. Okey, lakar pakai kertas dulu. Okey, cikgu harap murid-murid dekat GM pun sedang melakar daun tersebut di atas kertas grid bersisi 1 unit. Okey, jadi untuk lebih jelas Okey. Nisa dah lakar dengan menggunakan pensel dan Nisa akan lakar guna pen yang lebih jelas dan terang warnanya. Okey. Kemudian Okey. okey, kira dan anggarkan luas daun tersebut. Okey, jom Baik, kita baik. kira. Yang pertama, murid-murid kena ingat kena kira kawasan yang meliputi kotak penuh. Baik. Okey. Kotak penuh. Jadi sekarang kita ada 1 2 3 4 5 banyaknya 6. kotak saya, cikgu. Kira. Macam Jom kira besar cepat je daun saya ni. 400. 400 banyak sangat, cikgu. Saya kira jap. Bagaimana murid-murid di rumah boleh ambil apa-apa sahaja yang ada di hadapan anda, daunlah daunnya. Gunakan kertas petak 1 cm, darab 1 cm. Okey, Nisa. Cikgu ya. dapat lebih kurang 96. Okey. 96 jap. Okey, Saya dah kira secara 96 kasar cm. tadi. Okey. Macam mana? 96 cm persegi. Banyak macam Okey. banyak je kertas. 90. Saya rasa semua sekali dalam 94. Okey, 94. 94. Okey, jadi kita nampak beza dekat situ kan? Okey, Ya. jadi maka daun cikgu lebih besar sedikit permukaannya berbanding dengan Nisa. Okey, baiklah. Murid-murid dekat GM, okey, cuba angkat dan kongsikan lakaran masing-masing. Jom, siapa nak kongsikan? Okey. Wah, semua dah lukiskan. Oh, ada yang betul-betul penuh lah kertas petaknya. Ya, cantik lukisan masing-masing. Okey, Jom. cikgu nak pilih, boleh tak cikgu nak pilih seorang? Okey, Amira Sofia. Okey, cuba angkat lakaran Amira Sofia. Amira Sofia boleh kongsikan? Okey. Wah. Okey, jadi bagaimana Amira Sofia mengira bentuk yang tidak sekata tersebut? Kan cikgu ada nampak, okey, ada lukisan Amira tidak memenuhi petak. Jadi macam mana Amira kira? Silakan Amira. Saya ambil yang penuh saja. Okey, sahaja. pertama Amira ambil yang penuh sahaja, betul. Okey, yang kedua Amira ambil kotak yang ada dekat dalam daun tu. Okey, kotak yang okey maksud dia. Okey, kotak yang meliputi separuh ataupun setengah petak sahaja. Separuh atau lebih setengah. Boleh tak Amira tunjukkan sebelah lakaran? Okey, bagus Amira. Daunnya. Begini. Okey, nampak daun? Kita nak tengok petik kat mana lah daun Amira tu tadi. Ya. Okey, terima kasih Amira. Terima Tepat kasih sekali cara di atas Amira buat. perkongsian. Ya, okey, tepat sekali cara Amira buat tadi. Mhm. Okey, jadi kita nampak kan Ya. bagaimana untuk kita menganggarkan luas permukaan bagi bentuk yang tidak sekata. Tidak sekata. Ya. Saya pula yang rasa macam seronoknya buat. Saya nak tengok mungkin hasil kerja Welim boleh? Okey, Welim. Cuba Welim tunjukkan. kongsikan lakaran Welim. Daun dan lakaran daun anda. Kita nak lihat. Welim guna daun apa ni? Oh, daun dia nampak kurus, panjang. Panjang. Okey, kalau kita nampak dekat kaca TV masing-masing, okey, Welim hanya mengira kotak yang lebih daripada separuh sahaja. ya. Iaitu cara untuk kita menganggarkan bagi bentuk tidak sekata. Berbeza dengan kita nak menganggarkan luas bagi bentuk sekata yang Mira. Okey, contohnya tadi ada nampakkan bentuk segi empat tepat. Ya. Okey, jadi kalau bentuk segi empat tepat, kita boleh gunakan rumus iaitu darab Panjang, darab, lebar. Pandai Mira. Okey, kita darabkan panjang darabkan dengan lebar. Lebar. Tapi kalau untuk tidak sekata, kita tiada rumus yang digunakan untuk menganggarkan luas permukaan tersebut. Baiklah, kita nak minta mungkin Jing Yu Okey. kongsikan lakaran dan ceritakan kepada kami berapa besar ataupun berapa luas permukaan daun yang anda telah lakarkan. Silakan. Okey, tengok Zingyu berapa nilai Zingyu tadi daun? Daun saya 34 cm persegi. Okey, daun Zingyu 34 cm persegi. Okey, Saya sama dapat lihat juga. cikgu, murid-murid di rumah semua cari daun. Okey. Cari daun. Jangan pandai-pandai petik pokok kesayangan mak. Nanti ada pula yang ni nanti.
Baiklah, jadi saya kira murid-murid semua dapat melakukan kerja dengan baik. Terima kasih Jing Yu, terima kasih juga rakan-rakan yang lain. Murid-murid di rumah boleh teruskan aktiviti anda dengan mengira luas setiap daun yang ada di sekeliling rumah anda. Kita nak berehat Nisa pun boleh seketika. sambung kejap lagi ni. Saya Kira nak luas. sambung yang besar sikit ni cikgu. Jom kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Saya minta satu lagi kertas boleh cikgu? Okey, boleh. Didik TV KPM. Terima kasih bagi yang masih menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Amni dan murid-murid dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur. Hari ini mata pelajaran matematik. Topik kita luas. Seluas lautan ke? Bukan. Luas permukaan bagi daun yang telah kita lakarkan bersama-sama tadi. Nampaknya saya rasa kita dah bersedia untuk bergerak ataupun beralih ke aktiviti yang seterusnya. Jom cikgu, kita teruskan. Silakan Cikgu Amni. Okey, baiklah. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu bagaimana untuk menerbitkan luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Okey, tahu tak sebenarnya Nisa, murid-murid dekat rumah, murid-murid dekat GM, okey, sebenarnya kita boleh hasilkan pelbagai bentuk daripada segi empat tepat. Pelbagai bentuk dari segi empat tepat. Baik, kita pergi kepada slide yang pertama. Jom. Okey, aktiviti yang kedua adalah untuk menerbitkan rumus luas segitiga. Okey, jika Nisa, murid-murid dekat rumah, murid-murid dekat GM dapat lihat sekarang, okey, luas segi empat tepat adalah bersamaan dengan panjang darab lebar. Okey, baiklah sekarang apa yang cikgu nak minta, okey, murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah, okey, boleh sediakan satu kepingkat manila yang berbentuk segi empat tepat. Baik. Okay, kalau dekat kita punya studio sekarang, cikgu ada bentuk satu segi empat tepat. Okey, ya, yang kedua, okey, cikgu nak minta, okey, murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah, okey, potong bentuk kad manila tersebut kepada dua bahagian untuk membentuk segi tiga bersudut tegak. Murid-murid semua, kalau kita potong dua, apa akan jadi? Okey, Nisa boleh tengok dekat sini. Baik. Okay, bila kita potong dua, okey, kita akan hasilkan dua segitiga, cikgu. Ya Nisa, kita akan hasilkan dua segitiga. Nampak tak apa perkaitan tadi? Daripada segi empat tepat, bila kita potong, kita akan hasilkan dua buah segitiga. Okey. Segitiga, baik. Maka bagaimana dia punya rumus? Okey, rumusnya adalah bersamaan dengan 1/2 kita darabkan dengan panjang tapak dan kita darabkan dengan tinggi. Okey, dia biasanya sebenarnya sama. Panjang segi empat tepat dan juga panjang tapak bagi segitiga sama. Tapi kebiasaannya kita akan tekankan kepada murid-murid dekat rumah, murid dekat GM, kita gunakan panjang tapak. Panjang tapak. Okay, panjang tapak dan kita darabkan dengan tinggi. Okey, nampak tak? Saya rasa saya dapat mengikuti dengan baik. Murid-murid di rumah bagaimana? Semua dah macam, mana segitiga saya? Mana segi empat tepat saya? Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama untuk menguji kefahaman murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM. Jom. Okey, nampak soalan yang pertama. Okey, hitung luas bagi bentuk segitiga yang berikut. Hitung luas, ya. Segitiga. Hitung luas bagi bentuk segitiga yang berikut. Ingat lagi tak? Rumusnya adalah 1/2. Kita darabkan dengan panjang tapak, kita darabkan dengan tinggi. Okey, baiklah. Siapa yang nak cuba jawab bagi soalan yang pertama? Ada yang nak cuba? Ada yang dah dapat jawapannya lajunya? Hana, silakan Hana. Jawapannya ialah 10 cm persegi. Okey, 10 cm persegi. Sama tak dengan jawapan Nisa dapat? Nisa rasa sama. Tapi jom kita semak. Okey, tepat sekali Hana jawapan Hana tadi. Ya, jawapannya adalah bersamaan dengan 10 cm persegi. Itu kita darabkan. Okey, 1/2 kita darabkan dengan 5 dan kita darabkan dengan
tinggi segitiga tersebut iaitu 4. 4. Ya, Tahniah, Hana. Betul lah jawapan kita. Yeay. Okey, kita pergi kepada rumus yang kedua ni, Sah. Rumus yang kedua. Mari. Okey, rumus yang kedua adalah untuk menerbitkan rumus luas segi 4 selari. Okey, cikgu harap murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah Ya. sudah mengetahui bagaimana bentuk segi 4 selari. Okey, nampak tak Segi dekat 4 sini? selari. Ya, kita ada bentuk segi 4 selari. Okey, segi 4 selari. Ingatlah segi 4 selari di mana dua sisinya adalah selari iaitu sama panjang. Contohnya sisi kiri sama dengan sisi kanan. Sisi kiri sama dengan sisi sisi kanan. atas sama dengan sisi bawah. Okey. Sekarang cikgu nak bentukkan daripada segi 4 selari, cikgu nak buat satu bentuk segi 4 tepat. Okey, cikgu nak minta murid-murid dekat rumah buat dulu. Okey, murid-murid dekat GM boleh tunjukkan pada cikgu. Okey, cikgu dah nampak Zing Yu tadi angkat. Zing Yu dah angkat dah. Chen Yu, Wei Lim bagaimana? Sabik dan Amira serta Hana. Tunjukkan. Cuba tunjukkan bentuk bagaimana? segi 4 selari masing-masing. Alamak. Ke kiri ke kanan? Okey. Yang macam mana tu? Okey, sekarang kita potong segitiga yang kecil dekat tepi tu untuk membentuk segi 4 tepat. Ya. Tengok Potong dia, cikgu. Kita potong dia dan kita cantumkan Kita pindahkan. ke sebelah sana. Ya. Okey, Nisa nampak tak apa yang kita bentuk yang kita hasilkan sekarang, Nisa? Kita dapat segi 4 tepat, cikgu. Ya, betul. Sebab itulah apabila bahagian A dicantumkan seperti di kaca TV masing-masing yang murid-murid nampak, segi 4 yang mempunyai panjang A dan lebar B akan terbentuk. Panjang A. Panjang A. Ya, ini panjang A. Baik. Ini adalah lebar B. Disebabkan itulah rumus bagi segi 4 selari adalah sama seperti segi 4 tepat. Kita gunakan luas segi 4 selari adalah bersamaan A, kita darabkan dengan B. Ataupun kita boleh tulis sebagai panjang tapak kita darabkan dengan tinggi. Tapi sebenarnya konsepnya adalah sama. Ya, segi 4 tepat dan segi 4 selari. Segi 4 selari tu kita boleh bentukkan daripada segi 4 tepat. Mungkinlah macam saya dulu, saya tengok je segi 4 selari tu terus terkeliru. Alamak, macam mana nak kira ni? Biasanya murid-murid dia akan hafal rumus je. Baik. Okey, jadi hari ini kita dapat nampak bagaimana bentuk segi 4 tepat tu boleh menghasilkan pelbagai bentuk. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Jom, cikgu. Okey, kita nak cari hitung luas bagi segi 4 selari yang berikut. Hitung luas. Jom kita nak kira. Cepat. Saya ingat lagi, cikgu, rumusnya. 1/2 darab panjang tapak darab dengan tinggi. Betul tak, cikgu? Itu rumus segitiga. Itu rumus segitiga. Alamak. Bukan. Segi 4 selari sama dengan segi 4 tepat. Iaitu panjang tapak darab lebar. Ya, Nisa. Banyak sangat rumus, cikgu, saya ingat kat sini. Okey, siapa boleh berkongsikan jawapan masing-masing dengan kita nak lihat kita? Nisa? Sama tak jawapannya? Ada yang nak tak kongsikan? Jawapannya? Saya pilih Sabik. Sabik bukan. Amira dah angkat tangan dulu. Amira angkat tangan dulu. Berapa Mira jawapan Mira? Berapa jawapan? Sama tak jawapan kita? 18.6 cm. 18.6 cm tu. Cikgu. Oh, betul lah. Okey, tepat sekali. Bagus, Amira. Okey, jawapannya adalah bersamaan dengan 18.6 cm. Amira lupa sebut tadi, sentimeter persegi. Kena sebut tahu unit dia. Sebab sekarang kita gunakan sentimeter, kita darabkan dengan sentimeter. Okay. Baik. Jadi kita pergi ke yang seterusnya, Nisa. Jom, tak ada masalah. Yang seterusnya kita akan menerbitkan rumus luas lelayang. Cikgu, mata saya dah pening, cikgu. Okey, so sangat colour dekat situ. Okey, kalau Nisa nampak dekat depan Nisa tu kita ada satu bentuk lelayang. Okey. Baik. Cikgu nak murid-murid dekat GM, cuba angkat bentuk lelayang masing-masing. So ni, cikgu, bentuk lelayang. Okey, nampak tak? Murid-murid dekat GM tu sudah melukis bentuk lelayang. Baik. Saya ada bentuk lelayang. Okey, saya nak cantumkan. Ini bukanlah layang-layang yang terputus talinya, tetapi bentuk lelayang yang akan kita terbitkan rumusnya. Baik. Okey, jadi daripada bentuk lelayang tersebut, sekarang cikgu nak minta, murid-murid dekat GM cuba potong. Okey, potong dua bentuk segitiga tersebut. Okey, nampak tak? Okey, bila kita potong dan kita alihkan
bentuk segitiga tersebut. Baik. Boleh Nisa? Boleh. Saya dah potong 2. Macam ni cikgu? Okey. Kena Nisa? potong sebelah-sebelah. Kawan-kawan potong yang macam mana saya nak tengok. Okey, jom. Mereka potong sebelah-sebelah. Ya, kita tampal je lah Nisa. Boleh, Senang boleh, sikit boleh. kan? Tampal baru Mhm. murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM pun boleh Boleh. nampak macam mana bentuk segitiga tersebut. Ya. Macam mana murid-murid boleh tunjukkan? Tunjukkan hasil Okey. lelayang masing-masing. Tadi kan dekat taman kita boleh main layang-layang. Okey, Willy angkat tinggi sikit dekat dengan kamera kita nak lihat. Comel je layang-layangnya. Sabit bagaimana? Jing Yu pun dah tunjuk, Amira pun dah kongsikan. Murid-murid di rumah boleh lukiskan bentuk lelayang dan cuba bahagi 2. Okey, sekarang alihkan bentuk lelayang tersebut. Ya. Okey, tadi kan cikgu minta potong separuh dekat sini, kemudian Ya. kita pusingkan dia. Pusingkan. Okey. Nampak tak? Apa yang terbentuk sekarang? Cikgu, saya nampak dekat bahagian atas tu dah ada segi 4 tepat. Okey, kemudian kita potong yang bawah. Yang bawah. Ya. Yang Jadi bawah. kita akan hasilkan. Kita dapat satu lagi bentuk segi 4 tepat. Ya. Sekarang apa yang Nisa nampak dan juga murid-murid dekat rumah dan dekat GM nampak, kita akan hasilkan bentuk segi 4 tepat yang panjang. Okey, Ya. nampak tak dekat kaca TV masing-masing? Okey, yang ini merupakan A. Sini adalah kita labelkan sebagai A. Okey, tadi adalah B. Okey, jadi separuhnya kita akan buat 1/2. Okey, jadi macam mana rumus bagi lelayang, Nisa? Rumus bagi lelayang. Okey. Luas bagi lelayang untuk mencari luas lelayang adalah kita menggunakan 1/2. Kita darabkan dengan A dan juga darabkan dengan B. Ataupun dengan lebih mudah, okey, untuk kita ingat adalah 1/2 kita darabkan hasil darab panjang 2 per penjuru. Okey, 2 per penjuru. 2 per penjuru. Baik, Ya, baik. okey. Jadi 1/2 jugalah daripada segi 4 tepat tadi kita akan hasilkan separuh daripada lelayang tadi. Ya, betul Nisa. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Jom, okey, kita nak tengok hitung soalan. luas bagi bentuk lelayang yang berikut. Okey, ingat lagi kan rumus luas lelayang murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah? Saya ingat cikgu. Okey. Ada yang nak kongsikan jawapan, rumusnya 1/2 darab A, darab B. Betul Nisa. Pandai kali Nisa. ni ingat. Okey. Alhamdulillah. Okey, siapa boleh kongsikan jawapan? Siapa? Semua angkat tangan ni. Alamak, jap cikgu. semua berlumba-lumba Saya pejam ni, mata, Nisa saya nak pejam mata jawab. pilih. Saya pejam mata pilih. Sabik. Ya, silakan Sabik. 24 cm persegi. Okey, bagaimana 24? Sabik dapat jawapan dia 24 cm persegi, Sabik? Sila jelaskan jawapan anda. Saya gunakan formula lelayang. Okey. Iaitu 1/2 darab dengan hasil darab per penjuru. Okey, tepat sekali iaitu 24 cm persegi. Okey, bagus Sabik. Okey, Tahniah. kita pergi kepada menghasilkan rumus luas trapezum. Okey, jadi sebelum kita nak terbitkan rumus luas trapezum, baik. Okey, cikgu ada 2 persoalan dekat sini. Okey, apakah bentuk yang diperoleh apabila 2 buah trapezum kongruen dicantumkan bersama? Cikgu harap murid-murid dekat rumah dan juga dekat GM sudah mengetahui bagaimana bentuk trapezum yang kongruen. Cikgu, kongruen tu apa? Okey, kongruen tu, Nisa, nampak tak dekat sini? Okey, Nisa pegang satu. Baik. Okey, saya dekat sini cikgu ya. Kita kena menjaga jarak. Okey, jadi nampak tak sekarang kita ada 2 buah trapezum yang kongruen. Baik. Okey, maksudnya dia punya bentuk dia sama. Sama besar, sama panjang. Itu kita panggil sebagai kongruen. Sekarang dah dapat dah ya. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Kita pergi kepada okey. Apakah perkaitan antara luas sebuah trapezum dengan luas cantuman 2 buah trapezum tersebut? Okey, baiklah. Kita pergi kepada macam mana kita nak cantumkan kedua-dua buah trapezum ini untuk menghasilkan segi 4 selari. Okey, cuba murid-murid dekat GM cantumkan
Okey, cantumkan bentuk trapezium untuk menghasilkan satu bentuk segi empat selari. Boleh tak kalau Nisa nak minta Welim tunjukkan dan jelaskan bagaimana Welim cantumkan kedua trapezium menjadi bentuk segi empat selari. Silakan Welim. Okey, terima kasih Welim. Terima kasih. Okey, jika kita cantumkan kedua-dua buah trapezium itu, okey, kita akan hasilkan bentuk segi empat selari. Okey, jadi kalau murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah nampak cikgu labelkan bahagian atas tu sebagai A1, Ya. bahagian bawah kita labelkan sebagai A2, dan tingginya kita labelkan sebagai B. B, baik. Okey, jadi apabila dua buah trapezium yang kongruen dicantumkan bersama, macam tadi kita bincang, anda akan memperoleh segi empat selari. Okey, jadi daripada situ kita boleh hasilkan luas trapezium iaitu separuh daripada luas segi empat selari yang terbentuk daripada cantuman dua buah trapezium tersebut. Okey, baiklah Nisa, kita nak cari berapakah luas trapezium. Okey, luas trapezium rumusnya adalah 1/2. Kita darabkan dengan A1 tambah A2 di mana A1 dan A2 tu merupakan dua sisi yang selari dan kita darabkan dengan tinggi trapezium tersebut. Maka itulah luas trapezium untuk kita gunakan dalam penyelesaian masalah. Cikgu, saya nampak rumus yang kali ni dia sedikit panjang. Sedikit kesukarannya mungkin bertambah bagi sesetengah murid. Saya berdebar-debar. Berdebar-debar, Nisa kena jawab soalan nombor 4. Okey, iaitu saya cuba. hitung luas bagi bentuk trapezium yang berikut. Okey, cepat luas. Nisa. Okey, akan murid-murid tekan. dekat GM pun boleh cuba dan juga murid-murid dekat rumah boleh cuba hitung luas bagi bentuk trapezium yang berikut. Nanti Nisa Ingat nak, Nisa, apa rumus kita tadi? Rumus kita tadi 1/2 darab dalam kurungan A1 tambah A2 tutup kurungan darab B. Okey, tepat sekali Tepat Nisa. sekali? Ya. Okey, saya kira cikgu, saya kira salah. Okey, siapa yang boleh bagi jawapan dekat saya? Okey, saya akan kongsikan jawapan tapi saya nak simak jawapan dengan murid-murid. Okey, boleh. Kalau jawapan kita sama. Jawapan yang saya dapat 11.1 cm persegi. Welim, berapa jawapan yang anda dapat, sama tak? Saya mintalah sama. Jawapan yang saya dapat 11.1 cm persegi. Okey, tepat sekali Nisa. Jawapan Nisa dengan jawapan kepada kita. Welim tepat sekali, iaitu High five. luas bersamaan dengan 11.1 cm persegi. Baik, Okey, tahniah, baiklah. Welim. Cikgu harap murid-murid dekat rumah dan juga dekat GM sudah faham bagaimana mencari luas-luas bagi bentuk-bentuk tersebut. Okey, jom kita pergi kepada SP yang ketiga untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okey, baiklah kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, Okay, nampak tak kita ada gabungan di antara dua bentuk, iaitu bentuk apa tu Nisa? Bentuk segi empat selari, trapezium. segi empat sama dan trapezium. Okey, betul. Segi Betul. empat tepat dan juga bentuk trapezium. Segi empat tepat, maaf saya berdebar. Nampak je Okey. soalan tu Siapa sukar boleh dia. kongsi jawapan dengan kita Nisa? Ada yang dah lakukan tak? Kita nak tahu Okey. sepatas mana. Nampaknya Jing Yu telah angkat tangan. Okey, Zingyu, apa Silakan, jawapan Zing Yu. anda Zingyu? Jawapannya 92 cm persegi. Okey, 92. boleh Zingyu terangkan pada murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM bagaimana Zingyu mendapat jawapan tersebut? Jom, kita semak jawapan bersama-sama dengan Jing Yu. Silakan Jing Yu. Sebab luas trapezium ialah 1/2 darab dengan dalam kurungan 6 tambah 4 cm darab 10 cm, hasilnya 50 cm persegi. Baik. Dan luas segi 4 tepat ialah 7 cm darab dengan 6 cm, hasilnya 42 cm persegi. Baik. Jadi saya tambahkan dua-dua bentuk itu, jumlah luasnya ialah 92 cm persegi. 62. Tepat sekali Sama jawapan. jawapan kita. Tahniah. Zingyu tadi tahniah ni Zingyu. Jumlah luas permukaan bagi gabungan dua-dua bentuk tersebut adalah bersamaan dengan 92 cm persegi. Macam Okey, mana boleh murid-murid kita di rumah? pergi kepada satu lagi soalan? Boleh cikgu. Soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat. Soalan yang ke-6. Baik. Okey, tadi gabungan dua bentuk Nisa. Sekarang gabungan berapa bentuk Nisa?
Ada 3 bentuk. 3 bentuk. Okey, apa bentuk tu Nisa? Segi 4 tepat, Ya, betul. trapezium dan Okey. segi 4 selari. Okey, tepat sekali. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat GM, okey, cuba hitung jumlah luas tapak permainan tersebut. Baik, kira. Kalkulator ada, buku nota ada dan kita telah pun belajar rumus ni. Satu-satu. Saya nak pilih salah seorang lah pilih. untuk Siapa jawab. yang kita nak bantu kita bagi jawapan hari ini? Ada yang dah ada jawapan. Chen Yu, silakan Chen Yu. Okey, Shen Yu. Berapa jawapan Shen Yu? 1,550 meter persegi. Okey, boleh Shen Yu terangkan macam mana boleh dapatkan 1050 cm persegi tersebut? Pada permulaannya kami kira luas segi 4 sama, iaitu 20 darab dengan 20, kita akan dapat 400 meter persegi. Okey. Seterusnya kita kira luas trapezium. 1/2 darab dengan 60 darab dengan 25, kami akan dapat 750 meter persegi. Baik. Dan untuk luas segi 4 selari, kami darabkan 20 dengan 20, kami akan dapat 400 meter persegi. Baik. Jadi tambahkan ketiga-tiga luas tu, kita akan dapat 1,550 meter persegi. Ya, Tepat sekali tahniah. jawapan Shen Yu. Tahniah Shen Yu. Cikgu, saya Okey. pasti murid-murid di rumah pun semua dapat jawapan yang sama dengan Chen Yu Betul. dan jalan kira pun betul. Jadi Okey. saya rasa semua dah macam wah, lega dah jawab semua soalan. Jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah rendah mata pelajaran matematik. Topik kita luas. Hari ini cikgu kita dah capai standard pembelajaran kita hari ini, iaitu menganggar luas. Kita dah belajar rumus, kita dah belajar macam mana nak selesaikan masalah. Kita sebenarnya dah tiba di penghujung rancangan. Tetapi sebelum itu cikgu, saya nak ingatkan pada murid-murid di rumah, sekiranya ada yang baru duduk di kaca televisyen cikgu, dah terlepas dah apa yang kita belajar tadi. Gimana mereka boleh dapatkan bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan? Okey, murid-murid dekat rumah dan juga murid dekat GM juga boleh dapatkan bahan-bahan tersebut di sumberku di portal. Di portal sumberku, dan boleh klik ataupun pergi ke pautan yang telah terpapar di kaca televisyen anda. Baiklah, memandangkan kita pun dah pun tiba di penghujung rancangan, saya nak minta sedikit kata-kata akhir. Mungkin kita ada rumusan cikgu? Okey, ada yang nak kongsikan rumusan? Okey, jadi apakah rumusan kita pada hari ini? Tapi saya rasa nak minta murid-murid dekat GM kot bagi satu rumusan kepada tak ada kita. masalah. Apa yang kita dapat rumuskan bagi topik pembelajaran pada hari ini. Okey, siapa kita yang nak bagi perlukan rumusan? Seorang wakil. Okey, seorang wakil untuk Dari mewakili SMK Taman Desa. Okey, SMK Senyum Taman je Desa. semua. Tak apa, boleh angkat tangan. Kalau tak, saya pilih. Okey, Zing Yu dah angkat tangan. Silakan Zing Yu. Pada hari ini saya telah mempelajari cara kira luas untuk segitiga, segi 4 selari, trapezium dan juga lelayang. Okey, Ya, tepat sekali ye. Zingyu. Terima kasih. Okey, jadi rumusannya hari ini, yang pertama kita dapat belajar bagaimana kita nak menganggarkan luas bagi bentuk yang tidak sekata. Dan yang kedua, kita bagaimana kita nak terbitkan rumus daripada Ya. segi 4 tepat tu, kita nak terbitkan ada 4 bentuk yang berlainan. Betul. Okey, dan yang ketiga adalah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan keempat-empat gabungan tersebut. Baiklah, berdasarkan aktiviti yang telah kita lakukan bersama-sama, saya nak tanya cikgu, penilaian secara keseluruhan terhadap 6 murid-murid dari SMK Taman Desa. Silakan cikgu. Okey, daripada apa yang kita buat aktiviti tadi, okey, kita buat bersama-sama kan Nisa, kita buat bagaimana kita nak kira luas bentuk tak sekata. Lepas tu kita nak kira luas segitiga. Betul. Dan juga kita nak kira luas pelbagai gabungan. Ya. Okey, jadi hari ni cikgu nak bagi 5 bintang pada Nisa dan juga
juga pada murid-murid dekat GM. Yeay, tahniah. Tahniah semua. Kalau saya nak bagi bintang pada murid-murid ni, mungkin saya akan beri bintang-bintang di langit. Ada banyak. Sekali lagi cikgu kepada murid-murid yang di rumah bagaimana untuk mereka mendapatkan bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan. Silakan. Okey, jangan lupa boleh kita dapatkan sumber-sumber dapatkan bahan-bahan tersebut di Sumberku dengan melayari portal Delima. Ya, terima kasih. Jangan lupa kita juga ada paparkan atau pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Gunakan pautan itu untuk mendapatkan bahan-bahan dan juga ulang tonton siaran ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Nisa juga. Terima kasih. Seronok hari ini saya belajar macam-macam. Diharapkan murid-murid di rumah juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sekali lagi kepada murid-murid SMK Taman Desa. Anda memang terbaik. Double thumbs up. Macam inilah Kak Nisa bagi anda semua terbaik. Tahniah. Dan Kak Nisa ucapkan selamat maju jaya. Semoga dapat mencapai cita-cita adik-adik semua. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.